yang berada di bahagian depan tadi bertempur, bergelut dengan yang berada di bahagian belakang. Huzaifah pun tengok, rupa-rupanya ayah dia ada di kalangan di belakang itu. Ayah dia Al-Yaman ada di belakang itu. Faqala, dia pun berkata, hai hamba-hamba Allah, ayahku tu. Qalat, perawi berkata, siapa? Yani Aisyah. Fawallahi mahtajazu hatta qataluh. Demi Allah, mereka tidak juga berhenti walaupun disebutkan begitu oleh Huzaifah, sehingga mereka membunuh ataupun sampai mereka membunuhnya. Qala Huzaifah berkata, yani selepas peristiwa itu, ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala Urwah berkata, fama zalat fi Huzaifah minhu baqiyatun hatta lahiqa billah. Huzaifah terus berasa sedihlah kerana peristiwa itu sehingga beliau menemui Allah. Itu satu makna. Satu lagi, pada peristiwa itu ada satu pengajaran yang baik, peninggalan Huzaifah, sehingga beliau menemui Allah, ini sehingga beliau mati, yaitu beliau beristighfar untuk orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Babun idza qatala nafsahu khata'an. Ini bab kalau seseorang membunuh dirinya secara tersalah, secara tidak sengaja. Fala diyata lahu, maka tidak ada diat baginya. Diriwayatkan dari Salamah, qala kharajna, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Faqala rajulun minhum, asmi'na ya Amir min hunayatik. Maka ada seorang lelaki di antara mereka berkata, wahai Amir, perdengarkanlah kepada kami alunanmu, alunan lagumu. Fahada bihim, beliau pun sambil mengheret untanya itu menyanyi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, manis sa'iq, siapakah yang mengheret unta itu sambil menyanyi itu? Mereka pun menjawab, Amir. Nabi SAW pun kata, rahimahullah. Maka para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan kami dapat hidup mesra lagi bersamanya? Kenapa engkau tidak biarkan kami dapat terus bermesra dengannya? Fausiba sabihata lailati. Lalu pada keesokan harinya, pada pagi keesokannya, dia terkena. Faqala al-qaum, orang ramai pun berkata, sia-sialah amalannya. Qatala nafsahu, dia telah membunuh dirinya. Falamma raja'tu, bila aku pulang, bila aku kembali, wahum yatahaddatsun, mereka masih lagi duduk bercakap-cakap bahwa Amir sudah sia-sia amalannya, sudah terhapus dengan percuma saja amalannya. Aku pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Aku berkata, wahai Nabi Allah, fidaka abi wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Za'amu, mereka mengatakan bahwa Amir telah hilang sia-sia amalannya. Faqala, Nabi SAW terus berkata, kadzaba man qalaha, tidak betul, tidak benar sama sekali orang yang mengatakan begitu. Bahkan innalahu la ajrain ithnain, dia mendapat 2 kali ganda pahala. Innahu la jahidum mujahid, sesungguhnya dia seorang pejuang yang benar-benar berjuang. Ataupun satu lagi bacanya, innahu la jahada majahidah, la jahada majahidah, sesungguhnya dia telah betul-betul berjuang. Dia telah betul-betul berjuang. Wa ayyu qatlin yaziduhu alaih, mana lagi pembunuhan yang lebih mendatangkan pahala daripada pahala yang diperolehinya.
Mana lagi pembunuhan yang lebih daripada pembunuhan ataupun daripada dia tu. Gitu. Kalau dalam hasyiah tu dia tulis ayyu qatlin yaziduhul ajr ala ajrihi. Manakah bentuk mati terbunuh yang akan memberi pahala yang lebih kepadanya daripada yang telah dia perolehi itu. Babul afwi fil khata' ba'dal maut. Ini bab keampunan dalam pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan secara tersalah selepas mati. Imam Bukhari nak cerita di sini orang yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, dengan tersalah. Dan kalau dia menyesal betul-betul lah, dia menyesal, dia pun sedih, maka dia akan diampunkan. Tidak berdosa, dia akan diampunkan. Dan keampunan itu dia tidak akan dapat rasa, tak nampak kecuali selepas mati baru nampak kesan keampunan itu. Apatah lagi kalau seperti dalam peristiwa ni yang di bawah ni, iaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, dia doakan kepada orang-orang yang bunuh ayah dia tu. Dia minta Tuhan ampunkan mereka. Ghafarallahu lakum. Semoga Allah mengampunkan kamu. Lebih-lebih lagi lah Allah akan mengampunkan mereka. Sebab apa? Ni anak sendiri ni minta doa. Jelaslah Hudzaifah ni tahu bahawa ayah dia mati dibunuh dengan tidak sengaja, dengan tersalah oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan apa Imam Bukhari sebut ni keampunan selepas mati? Sebabnya lepas mati itulah baru nampaknya kesan dia tu. Boleh jadi orang yang bunuh secara tidak sengaja saat ni pun sepanjang hayat dia berasa tak senang juga. Tidak akan berasa lega, tidak akan berasa lepas. Tetapi setelah dia mati, dengan sebab ada keampunan itu, maka dia tidak akan berasa dah, seperti semasa hidupnya. Tidak bersalah lah, tidak kata berdosa, tidak kata kena apa-apa, tidak. Kalau bunuh dengan tersalah. Di antara contoh hak tersalahnya, Imam Bukhari buat marilah ni cerita hak perang Uhud. Dalam peristiwa tu, perang Uhud tu, di salah satu tempat dia ketika orang kafir kalah dah, di satu peringkat kalah dah, bahkan setengah daripada mereka tu telah balik pergi ke Taif dah. Itu yang disebut di hujung hadis ini. Tiba-tiba ni peranan syaitan ni, hak ni benda payah ni, hak ni kena beringat semua lah. Kena beringat semua. Takut-takut jadi gini. Kadang-kadang syaitan ni dia buat lagu tu lah. Kita bunyi suara pokok kita, sebenarnya dia buat. Dia buat kejut, tengok tu, dia buat kejut gitulah kalau kita kata. Tengok alik belakang tu, alik depan ni patah balik mari tu, tak khabar ingat dah lah. Khabar kau musuh alik belakang ni. Rupanya dia nak pelaga syaitan. Itu cara dia. Begitu juga kiri lain pun serupa je. Dia nak suruh orang ni buruk sangka, dia nak suruh orang ni berasa tawar hati terhadap satu-satu orang tu. Kadang-kadang dia bolehlah timbulkan macam-macam. Dia bunyi suara orang tu kata pada orang tu tak kata. Tapi kita dengar macam dia kata. Macam dia kata kita. Boleh jadi berlaku begitu. Ataupun kita dengar sesuatu yang tidak baik lah, yang menyebabkan kita jadi buruk sangka terhadap dia. Itu boleh jadi syaitan boleh buat. Syaitan boleh buat. Jadi kena beringat. Benda ni telah berlaku di kalangan sahabat-sahabat sendiri. Di kalangan sahabat-sahabat sendiri. Jadi macam mana Aisyah tu dia boleh kata Iblis berkata pada hari Uhud? Tentulah apabila lepas peristiwa ni berlaku, orang cerita kepada Nabi SAW, Nabi royak lah waktu Iblis lah tu. Itu yang tahu. Bukan untuk khusus untuk ni saja. Nak royaknya zaman Nabi dulu pun, sahabat-sahabat tu pun kalau telah mengalami keadaan yang seperti ni, hak lain-lain lebih-lebih lagi lah. Dengan itu kena beringat lagi lah. Tak boleh gaduh, mudah buruk sangka terhadap seseorang, mudah berasa hati. Tak boleh. Sebab gini, kadang-kadang tidak jelas tu. Orang tu royak lagu lain, dia jadi royak lagu lain, dia kata lagu lain, hak ni kata lagu lain, hak ni faham, alah kau tak molek. Dia kena beringat.